Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gong Badak, Tuan Haji Ismail bin Haji Kamis yang dihormati, penolong kanan pentadbiran Encik Halim bin Abu, penolong kanan Hal Ehwal Murid Encik Tukiman bin Muhammad, penolong kanan kurikulum Encik Samsul bin Amar, para pendidik, ibu bapa serta murid SK Gong Badak yang dikasihi sekalian. Jadi para hadirin yang dihormati, terlebih dahulu saya ingin merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bertemu dalam sesi taklimat pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi sesi persekolahan pada tahun ini. Jadi setinggi-tinggi terima kasih dan diucapkan kepada semua ibu bapa yang sudi hadir pada hari ini. Jadi tujuan taklimat ini diadakan adalah bagi membantu guru-guru serta ibu bapa dalam melaksanakan PDPR di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Jadi pelaksanaan PDPR ini mestilah memenuhi prinsip asas yang diperlukan bagi memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum. Jadi PDPR boleh dilaksanakan secara dua kaedah, iaitu dalam talian ataupun luar talian. Pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian ini berlaku apabila terdapatnya internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid untuk belajar secara real time, masa sebenar. Jadi yang kedua, PDPR secara luar talian ini berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid boleh belajar menggunakan peranti seperti komputer, tablet ataupun telefon pintar. Jadi supaya mereka boleh akses bahan-bahan yang disediakan oleh guru-guru kita. Jadi terus kepada tajuk besar kita, yakni bagaimana ibu bapa boleh membantu menyokong PDPR anak-anak. Jadi dalam konteks pendidikan, terutamanya di peringkat sekolah, anak-anak kecil ini amat memerlukan bantuan dan sokongan, perhatian, dorongan dan motivasi daripada ibu bapa ketika sesi PDPR dan PKP ini. Supaya apa? Supaya mereka tidaklah ketinggalan dalam menerima ilmu yang sewajarnya di peringkat pendidikan rendah. Jadi apa yang ibu bapa boleh lakukan untuk membantu anak-anak mereka semasa PDPR? Jadi yang pertama, pengetahuan dan kemahiran asas berkaitan teknologi PDPR ini bukan hanya penting kepada murid dan guru, malah juga ibu bapa dan ahli keluarga yang lain, kerana PDPR ini melibatkan berbagai kaedah. Jadi suka atau tidak, mahir ataupun tidak, ibu bapa perlu mengambil tahu aspek-aspek teknikal ini. Contohnya pendaftaran akaun Google, mencari mata pelajaran dalam Google Classroom, melayari cikgu YouTube, sehinggalah kepada penyertaan anak-anak ini melalui kelas dalam talian dengan cara membuka kamera, mengaktifkan mic dalam mode video. Jadi seterusnya, ibu bapa perlu berbincang dan mengambil tahu jadual anak-anak dan kemudian disesuaikan dengan jadual ibu bapa. Ibu bapa yang bekerja dari rumah dan yang bekerja di pejabat berbeza jadualnya. Jadi kita perlu sama-sama saling membantu dalam memastikan proses PDPR ini berjalan dengan lancar. Ada keluarga yang memiliki anak yang ramai dan peranti yang terhad. Itulah sebabnya jadual penggunaan peranti amat penting disediakan dan semua ahli keluarga perlu dididik untuk akur kepada jadual tersebut. Jadi maklumkan kepada guru atau pihak sekolah mengenai kekangan yang dihadapi jika ada kekangan yang tidak dapat diselesaikan berkaitan PDPR ini. Adalah lebih baik ibu bapa memaklumkan kepada kami, guru atau pihak sekolah, pihak-pihak yang berwajib, kerana pihak-pihak yang berwajib tidak akan tahu kekangan dan masalah yang dihadapi jika tidak berkongsi dengan mereka. Jangan berdiam diri saja dan menunggu bantuan tiba tanpa diberitahu. Maklumkan kepada kami, kepada pihak yang boleh membantu. Guru, pihak sekolah dan pihak BG amat prihatin dalam memastikan kebajikan murid dan supaya mungkin memberikan setiap murid akses sama rata kepada PDPR. Dan akhir sekali, adab, tata cara dan etika berkomunikasi di media sosial amat penting. Kita amat memerlukan media sosial ni bagi mengetahui keperluan PDPR anak-anak. Misalnya guru kelas akan menubuhkan kumpulan WhatsApp dan Telegram. Jadi ibu bapa seharusnya lebih peka dan cakna mengenai adab ketika berinteraksi dengan guru. Jadi
dalam media sosial dan media pembelajaran ini, jika ada soalan yang difikirkan peribadi, lebih baik bertanya terus kepada guru berkenaan. Jangan terus ke grup, supaya kita elakkan bertanya soalan yang sama di dalam grup atau memberi komen yang berunsur hasutan atau hinaan, supaya kita tidak memberi gambaran yang buruk kepada anak-anak. Jadi selain itu juga, sebelum mengaktifkan kamera ketika kelas melalui Google Meet, pastikan juga menutup aurat dan peka dengan apa yang dipaparkan dalam bingkai skrin itu. Jadi ini supaya mengelakkan rasa tidak selesa dalam kalangan pengguna lain, serta proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi sebelum mengakhiri taklimat ini, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa kerana sudi meluangkan masa menghadiri sesi taklimat pada malam ini. Jadi semoga dengan maklumat-maklumat yang diperoleh, kita dapat bersama-sama membantu anak-anak kita dalam menjalani proses pembelajaran secara efisien dan berkesan. Jadi sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, iaitu yang berbunyi, nasi lemak dalam pinggan, terliur sudah tidak tertahan, sayang emak tiada tandingan, pengorbanan ayah tiada ukuran. Jadi sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.